Korang dah install Jamboard belum? Jamboard apps tu. Okay, kita mula ya. Selamat pagi. Tajuk kita hari ini ialah pengelasan tumbuhan. Okay, pengelasan tumbuhan. Tumbuhan terbagi kepada berapa? Tumbuhan terbagi kepada dua. Tumbuhan berbunga dan tumbuhan tidak berbunga. Okay. Tumbuhan berbunga terbagi kepada monocotyledon dan dicotyledon. Tumbuhan tidak berbunga terbagi kepada lumut, pakis dan conifer. Kita tengok Monocotyledon. Apa itu monocotyledon? Monocotyledon bermaksud setiap biji benih mempunyai satu cotyledon. Ni. Biji benih dia ada satu cotyledon. Apa maksud satu cotyledon? Satu cotyledon bermaksud bahagian simpanan makanan untuk biji benih tu ada satu bahagian. Dia ada satu. Mono maksudnya satu. Berbanding dicotyledon, simpanan makanan dia terbagi kepada dua bahagian. Itu yang dipanggil dicotyledon. Okay, contoh untuk monocotyledon ialah biji jagung dan beras. Ciri-ciri tumbuhan monocotyledon. Daun dia urat daun selari. Selari maksudnya dia satu garisan panjang-panjang yang selari. Akar dia pula ialah bentuk akar serabut. Batang dia pula ialah batang lembut dan tidak berkayu. Dengar tak? Nampak tak semua? Nampak, cikgu. Okey. So inilah contoh gambar akar serabut. Okey, dia serabut di sini. Semua sama lebih kurang panjang lah dia serabut. Batang dia jenis lembut. Ini contoh tumbuhan monocotyledon, pokok pisang. Dia besar tapi batang dia tak berkayu. Daun dia urat daun selari. Pokok kelapa, lalang, padi dan rumput. Jadi kita kena pasti dari segi daun, dari segi batang dan segi akar. Tapi paling mudah ialah kita tengok melalui daun. Dicotyledon. Dicotyledon pula bermaksud biji benih dia mempunyai dua cotyledon. Ada dua bahagian makanan. Biji benih tu ada dua bahagian makanan. Contohnya biji kacang. Tanah. Jadi biji benih tu kita boleh belah dua. Oleh itu dipanggil sebagai tumbuhan jenis dicotyledon ataupun dua cotyledon lah. Di itu maksudnya dua, two. Okay. Ciri-ciri tumbuhan dicotyledon, urat daun jejala. Ini urat daun dia berjejala. Akar dia tunjang dan berbatang keras dan berkayu. Dia biasa pokok yang lebih besar lah. Tapi jenis dia, daun dia lain. Akar dia, ni akar tunjang kita panggil, panjang, akar tunjang berbanding yang tadi. Batang berkayu macam pokok durian. Macam pokok-pokok bunga, batang dia keras. Okay. Ni pokok apa? Siapa boleh teka? Tak ada suri sawit. Pokok kelapa sawit. Okay. Yang ni jenis pokok apa? Tumbuhan monocotyledon ke dicotyledon? Ni pokok monocotyledon ke dicotyledon? Siapa boleh teka? Kalau tengok daun dia selari. Oleh itu dia adalah pokok monocotyledon. Okay.
Dan sebenarnya dia punya batang adalah hasil daripada potongan pelepah-pelepahnya yang makin lama makin tinggi. Okay, ni tadilah. Tapi ni kita bandingkan terus kiri kanan. Kita tengok tumbuhan tidak berbunga. Tumbuhan tidak berbunga terbagi kepada lumut, paku pakis dan conifer. Okay, conifer. Conifer mempunyai daun berbentuk jejarum, membiak dengan menghasilkan kon. Ini daun dia. Daun dia tajam-tajam, jejarum dan membiak melalui kon. Membiak ni maksudnya menghasilkan anak pokok lah. Kalau yang tadi tu, tumbuhan berbunga, dia punya biji benih akan dihasilkan melalui bunga. Daripada bunga kita akan hasilkan, biasanya hasilkan buah. Dan buah, dalam buah ni ada biji benih. Dan biji benih itulah yang akan menghasilkan pokok. Dalam bunga, dia pada satu bunga, dia ada kita panggil bahagian lelaki dan perempuan. Berlaku proses pendemungaan sebenarnya. Yang betina daripada bunga akan pergi kepada ovum. Kemudian menghasilkan biji benih. Kadang menghasilkan buah. Maksudnya tumbuhan berbunga ada proses kita panggil pendemungaan. Okay. Alright, paku pakis. Paku pakis mempunyai daun, batang dan akar yang nyata. Membiak dengan menghasilkan spora. Jadi dia menghasilkan anak pokok paku pakis dengan spora ni lah. Inilah biji benih dia yang terdapat di bawah daun. Spora adalah unisel. Maksudnya spora ni unisel akan terus menghasilkan pokok yang sama tapi tidak mempunyai variasi. Sebab tidak melakukan proses pendemungaan. Tak apalah, abaikan tu. Ini jenis-jenis pokok paku pakis. Okay, lumut. Lumut pula daun, batang dan akar yang ringkas dan kecil, membiak dengan menghasilkan spora. So dia tidak menghasilkan bunga, dia menghasilkan spora untuk proses pembiakan dia. Dia membiak, bertambahlah. Okay, ada soalan tak setakat ni? Ni jenis gambar lumut. Okeylah. Okay, ada soalan? Okay, cuba korang sekejap cikgu nak kita try guna Jamboard ni. Cikgu tekan link, change, editor, okay, copy link. Okay, dekat chat ni, cuba korang join Jamboard. Ni, yang tekan ni. Cuba tekan Jamboard ni. Okay, ada yang boleh masuk tak? Boleh cikgu, saya boleh cikgu. Ni ada 1, 2, 3 orang dah masuk. 4. Kita buat muka surat 1 dulu Okay, tugas awak ialah susun stiker tu. Stiker note, dia panggil stiker note. Susun. Mengikut jadual bagi klasifikasi tumbuhan. Gerakkan. Anda boleh cuba-cuba tekan-tekan dan gerak. Itu untuk gerak. Susun. Atas sekali apa? Atas sekali apa? Cepat, tumbuhan-tumbuhan ni, tarik tumbuhan dulu yang atas sekali yang ni. Yang penting yang tengah ni dulu. Siap. Okey, tumbuhan terbagi kepada 2.
iaitu tumbuhan tidak berbunga dengan tumbuhan berbunga sini satu. Anda boleh conteng dah conteng tolong padam Okey, berbunga betul, tidak berbunga betul. Yang ini pula berbunga terbagi kepada apa? Monocotyledon dan dicotyledon. Okey, siap dah tu. Susun elok, paku pakis, lumut dan konifer. Okey. Siap. Kita buat muka surat 2. Boleh? Siap? Okey. Okey, buat muka surat 2. Hai, susun. Yang ni pula dah ada jadual. Dia cuma nak susun gambar pula. Cuba susun gambar dia. Muka surat 2, muka surat 2. Lima belas orang hari ni. Ramai. Belah, mana yang belajar. Susun. Okey, lagi. Okey. Alright. Okey, salah ni. Biji benih ni kena ke sana. Lumut tidak berbunga. Ini betul dah. Ini kat sini betul dah. Biji jagung pergi ke sana. Lumut naik atas. Alihkan biji jagung. Okey. Yang bawah tu naik atas. Alright. Kita buat muka surat 3. Boleh? Ready Okey dah tu. Okey. Surat 3. Okey, susun. Susun mengikut ciri-ciri monocotyledon dan dicotyledon. Cepat dia ni. Siapa yang oren ni? Susun lah. Tarik. Daun kepada daun. Batang, akar dan biji benih. Susun. Okey, akar dah siap. Betul. Lagi. Muka surat 3 semua. Muka surat 3. Okey, biji benih betul. Yang tu batang Batang salah dua-dua. Betul. Okey, daun siap. Satu lagi. Alright, tahniah. Okey, semua betul. Okey lah. Semua betul. Alright. Okey, terima kasih. Sekarang kita buat latihan Okey, dengar betul-betul Okey, latihan boleh jawab satu kali sahaja. Latihan boleh jawab satu kali saja. Saya hantar latihan ke dalam awak punya Google Classroom. Okey, dalam Google Classroom saya hantar latihan. Kemudian awak jawab sekali saja. Dia memang hanya bagi sekali je sebab dia nak kira markah terus masuk dalam Google Classroom. Okey, apa yang keluar ujian ni? Untuk latihan ni dia keluar daripada awal minggu 1, minggu 2 dan hari ni. So dia akan keluar daripada biodiversity, pengelasan haiwan dan pengelasan tumbuhan. Okey, dia akan keluar
3 topik kecil lah. Ada masalah tak? Jadi cikgu, Faham tak? faham. Kita kena belajar guna Google Classroom sebab saya nak mudah untuk menyusun markah tu. Jadi saya dari situ baru saya boleh nilai. Yang ni dia boleh band berapa, yang ni boleh band berapa seeloknya. Sebab sistem dah disediakan oleh kementerian, jadi kita guna dengan baik. Okay. Sebab hari Jumaat tu password cikgu-cikgu semua dah bagi dah. Dia dah reset dah. Kena jaga password elok, jangan hilang. Okay. Okay, saya nak tutup rekod ni.